Bismillahirrahmanirrahim. Right, guys, let's go through tutorial. Tutorial a little bit on tutorial sebab ramai yang tanya saya lah. Okay, tutorial 7.1 part D and E part D and E tu. Okay, sebab limits ni dia 7.1 dia yang ada. Dia tak ada 7.2 lah. Dia 7.1 sahaja. Tapi dia pecahkan kepada sampai F, bahagian dia D, E, F, G, H. Sampai H bahagian dia. Okay. So take a look at question number 1 and part D. Part D. Guys, part D eliminate this question because this one involving calculation for asymptote. Involving calculation for asymptote. So asymptote, saya baru perasan benda tu out of syllabus. So this one ignore out of syllabus. Sorry sebab saya buat ni juga berdasarkan ilmu sedia ada sebelum ni. Sebab yang sebelum ni saya ajak memang ada lah. Tapi dekat AM rupanya out of syllabus. Okay, so abaikan yang ni. Sebab dia melibatkan asymptote. Alright. Okay guys, take a look at part 2. Part 2. Question number 2. Sketch the graph kan? Berjaya sketch tak graph dah? Dah patah balik chapter 5 ni. Graph dah sketch tak? Tak sketch kan? Yang ni V-shape. Yang ni graph dia macam ni. Yang ni graph dia macam ni. Dah sketch tak? Kena sketch dulu ikut kawasan ni. Oh. One. Okay, lebih kurang. Add 1. Ni modulus ni. Modulus ni duduk macam ni. Dekat sini. Dia V-shape macam ni. This is the V-shape of the modulus. But since you want for X less than 1, maksudnya dekat bahagian sini, X less than 1. Jadi kita potong graf tu lah. Small eraser. Kita potong kat sini. Dapat tak? Boleh terima? Boleh lah. Okay. And then X equals to 1. Dia kata dia punya nilai dia 3. So 3 duduk atas ni. 3 atas sikit kot. Atas sikit kat sini. 3. So dekat X equals to 1 ada graf 3. Maksudnya dia ada satu titik. Ada satu titik je lah. Sebab nak dekat X equals to 1 je. Okay. Alright. And then the last graph 2x minus 1. 2x minus 1. 2x minus 1 dia kata untuk x greater than 1. Okay guys, kita tengok dekat 1 dulu. Apa jadi kalau 1 kita masuk kat sini? Nilai y dia akan jadi? Jadi 1 kan? Jadi 1 lah. Jadi 1. Maksudnya guys, kena faham yang dekat sini ketinggian dia pun 1 juga. Dekat sini. So kalau kita sambung graf dia akan jadi macam ni. Dekat belah kanan ni. Ini graf yang ketiga. Graf 2x minus 1. Alright. So dekat graf ni, dekat graf ni, kita test lah kita punya limit tu berdasarkan gambar, berdasarkan graf. Limit Sx goes to 1 from left of the function. From left of the function. Tengok gambar je.
Daripada kiri. Macam mana daripada kiri? Berapa jawapan? Kosong. Daripada kiri. Daripada kiri maksudnya betul-betul tepi satu ni. Dia menghala ke apa? Dia punya sifat dia menghala ke nombor berapa? Satu. Menghala ke satu kan? Oh. Menghala ke satu. Itu cara nak tengok graf itu. Oh, dia lost cara tengok graf itu. Dia tengok menghala ke mana guys? Graf kita tu menghala ke satu. Menghala ke satu. Okay. So limit from right. Satu. Limit from right pun menghala ke satu. Conclusion? Satu. Left. Okay. Ni korang jangan piecewise sekali lagi pula modulus X ni. Sebabnya modulus X tu dah duduk dalam piecewise dah. Dia kalau dah ada piecewise, jangan di piecewise sekali lagi. Bercabang-cabang pula. Ni bukan nak beranak pinak Alright. Number 3. Part C macam mana Part C? Okay. Tak okey. A, B okay kan? Okay. Okay. Part C means that they want you to test at 9 tau. Test at 9. Bila test at 9, kita tengok graf yang ada dekat nombor berdekatan dengan nombor 9 Graf yang ada untuk nombor 9 ni adalah untuk graf ni ya. Faham tak? Sebab graf ni je yang menunjukkan dekat 9. Yang ni mana ada 9, 2 hingga 4 tak ada 9. Yang atas negatif 1 hingga 2 tak ada 9. Yang bawah ni je yang ada 9. So maksudnya graf yang dekat 9 tu adalah untuk ni. Faham tak kalau saya kata graf dekat nombor 9 tu sebelah kiri dengan sebelah kanan dia hanya ada graf set X dengan set X. Boleh faham tak? Boleh. Dekat 9 ni hanya akan berlaku betul-betul sebelah kiri sebelum 9 ni, betul-betul sebelah kiri dia adalah set X. Betul-betul sebelah kanan dia pun adalah set X. Sebabnya graf set X ni cover 4 ke atas. Faham tak? Ni graf ni 4 ke atas ni. 4 ke atas maksudnya adalah 9 dekat situ. Maksudnya sebelah kiri sebelum betul-betul sebelum 9 adalah set X. Betul-betul selepas 9 pun adalah graf set X juga. Function set X juga. Jadi maksudnya dekat sini once kita dah dapat dia punya ni number line. So easily we can obtain that 9 from left of the function is masuk terus The function is set X. So then substitute set 9, you get 3. Boleh terima? Limit of X goes to 9 from right. From right pun function dia set X juga. Ganti juga set 9. So you get 3. So what does it mean? Limit Sx goes to 9 of the function is 3. Boleh? Boleh. Okay. Siapa yang masuk guna email personal masuk semula Masuk semula guna email MOE Alright, any question? No? One, two. Ada tak nak tanya? Tak ada. Tak ada, saya bersih Yang C okey tak? C. Ni, number 5C. 5C.
Is it okay? 5C, calling for 5C. Ada masalah tak? Okay. 5C okay Okay, 1, 2, tak ada 5D macam mana? 5D? 5D, masukkan saja kan? Tak boleh Dia akan dapat nilai negatif dan positif ke sebab ada modulus tu? Masukkan je, masukkan je. Ni masukkan je. Masukkan. Masukkan saja nilai. Kalau nilai masuk dalam modulus, dia keluar modulus jadi positif. Okay, kita test at -1. Test at -1. So from the piecewise given to you, goes to left is the function x minus 1, modulus. Goes to the right is the function 1 minus x modulus. So what does it mean? This is left hand limit, yang ni left hand limit, yang ni right hand limit. So obviously limit as x goes to minus 1 from left, the function is modulus x minus 1. Yang ni kita masukkan je. Faham tak masukkan je? Boleh tak ni? Okay, faham. Masukkan saja kan. Modulus minus 2. And then minus 2, we take out the modulus, always becomes 2. Dia modulus ni, fungsi dia untuk mempositifkan semua benda yang ada. Jangan salah faham dengan pecah case positif negatif tu. Sebabnya kita pecah bila kita tak ada piecewise. Tak ada piecewise baru kita pecah. Positif negatif. Tapi sekarang ni piecewise dah ada. Kita masukkan sahaja nilai dia. Tapi sekali lagi ada juga special case. So limit as x goes to minus 1 from right. From right we are going to use the function 1 minus x inside modulus. So then once again substitute Minus 1 replacing x. So what do you have here? Modulus 2. Modulus 2 is 2. Boleh tak ni? Minus 1 of the function is 2. Is that okay? Boleh tak? Any question? Okay ni. Okay. Gantikan saja, lepas tu kira lah dia. How about number 7? Sorry saya discuss yang bermasalah sajalah. Number 7. So for this case, you will open up positive and negative case. Kenapa? Sebab dia tak bagi piecewise lagi. Dia tak bagi lagi function yang bercabang tadi tu. So this one you need to open up using definition lah. Definition kata fx positive case maksudnya x plus 3 positive case. Positive case kat luar lah. X plus 2 over X plus 2. Positive case so means that X greater than or equals to negative 2. Negative case X plus 3 and then followed by negative case Negative case X plus 2. X plus 2. X less than minus 2. Yang ni okey tak? Potong. So leave you with fx x plus 3 for x greater than or equals to minus 2. For this one, minus x minus 3 for x less than minus 2. Ni okey? Okay. Ni okey kan? Lepas tu macam biasa lah. Kita nampak dalam function belah kiri, function belah kanan. Yang bawah ni function belah kiri. Yang atas ni function belah kanan.
Kan? Siapa yang tak nak, tak mau buat number line pun tak apa dah sebab dia dah ada ramai yang dah nampak dah kot. Yang mana kiri, yang mana kanan. Kan? Tapi kalau tak nampak, buat number line. Lepas tu gantikan saja. Okay. So, -2 close to the right, the function is the positive one. Open to the left, the function is -x minus 3. And then from that part, we knew already that limit as x goes to -2 from left, the function is -x minus 3, and then substitute, what do you get next? -2, -3, and then simply calculate. 2, 3, -1, ya ke? Double check my calculation. X goes to -2 from right. X plus 3, substitute, -2 plus 3, so you get 1. So what happened to the conclusion? Does not exist. Of the fx does not exist. Because the value produced by left hand limit and right hand limit not similar. That's why the limit does not exist. Okay, betul 7. Tengok tu. Ada apa nak tanya? Tak ada. So far kalau piecewise, kalau ada modulus kita piecewisekan. Tapi kalau ada modulus dalam piecewise, kita kira saja macam biasa. Tapi kita ada juga special case. Nanti kita tengok special case yang ada. Number 8 ni tak mau bincang lah. Number 9 pun tak mau bincang. Okay, tunjuk lah. Nah. Ini ada question regarding the tutorial. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Saya nak proceed dengan ni lah. Alright guys, so let's go through last part of the notes. Last part of the notes. We are still in the second part of the note. Kita baru yang part D dengan E lagi. Okay, we want to proceed with the last one that we stopped at example number 7. Give me a second. Okay. Alright. Last time we haven't finished yet with example number 7. So let's proceed. As you can see, once again we have modulus. We have modulus. This is the problem. We have modulus but inside a piecewise already. Tapi saya kata kalau dah modulus dalam piecewise tadi, kita masukkan nilai je kan waktu nak kira, betul tak? Saya kata tadi kan, kita masukkan nilai je waktu nak kira. Tapi cuba bayang kalau cuba masuk nilai, apa jadi? Cuba masuk nilai. 3. Masuk. Kosong. Hati-hati. Bukan kosong je. Bawah tu. Bukan kosong je. Kira betul-betul. Kira betul-betul. Bukan kosong je. Kalau kamu masukkan F3 kalau kamu masukkan F3, maksudnya dapat kita bukan nak F kita nak kira limit. So if you calculate limit as x goes to 3 from left, kenapa from left? Sebab x less than from left. Kalau kita ganti, kita akan jadi 3 kuasa 2 tambah 3 tolak 12 bagi 3 tolak 3. Jadi apa ni? Kan? 0 per 0. 0 per 0 guys. 0 per 0 dengan 0 tak sama You guys kena tahu situasi tu yang berlaku tu apa. Nombor per 0 ke, 0 per 0 ke, 0 saja ke, semua benda tu berbeza. Limit ni dia very precise. Limit ni precise guys. Okay. Kita kena fokus kepada details tu. 0 per 0 bukan 0. 0 per 0 kalau masih ingat lagi apa dia? Factorize. 0 per 0, either you are going to factorize or times conjugate. Ada dua option. Times conjugate. Kalau masih ingat lagi. Okay.
But in this case, we are not dealing with set. That's why we do factorization lah. Kita akan buat factorization. So, bila nak factorize ni, okay, let's say we factorize lah. Let's say we factorize. Kita dah jawab soalan bawah. Kita buat tadi tanpa tengok soalan. Sorry. Let's say we want to factorize. Limit Sx goes to 3 from left. Factorize the upper part, you get x plus 4. Betul tak? X plus 4, x minus 3. Ya. Boleh terima? Factorize atas ni. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Okay. Isunya sekarang ni, kita nak potong ni. X minus 3 dengan X minus 3 ni kita nak potong. Tapi masalahnya, dia modulus. The problem is, we are dealing with modulus. So what does it mean? Kita kena buka modulus tu guys. Jadi bracket. Cuma kita kena pilih. Positif ke negatif? Dekat luar. Cuba teka. Positif. Kenapa pilih positif? Nak potong. Right. Kalau pilih negatif pun still boleh potong, tak ada masalah. Positif atau negatif kat luar? Oh, negatif. Kita akan pakai negatif. Cuba fikir, kenapa kita akan pakai negatif? Sebab less than itu. Ya, sebab less than. X kecil daripada 3. X kecil daripada 3. That's why we choose negative. This is the special case yang saya nak bagi tahu. Inilah special case-nya. Bila kita nak masukkan nilai dekat modulus tu, kita tak boleh kira pun. So means that we still need to simplify the function. That's so now we need to focus on the positive or negative case. Sebabnya bila kita masuk nilai terus kita dapat kosong per kosong. Kita nak kena factorize. Untuk factorize, we need the common factor. Common factor dekat sini benda yang sama, baru kita boleh potong. Kalau bracket biasa dengan modulus, tak boleh potong. Okay. So we need to open up the modulus and then choose between positive or negative. Okay. Dia akan hanya ada satu case saja. Positif ke negatif ke. Dalam case ni kenapa kita pilih negatif? Sebabnya interval given x less than. X kecil daripada 3. So kita ambil negatif. Okay. Kalau x greater than or equals to 3, baru kita ambil case positif. So once you cancel off, that's why you obtain limit as x goes to 3 from left is negative x plus 4. Negatif tadi duduk bawah. Negatif 1 lah kat bawah kan. Tapi dia boleh pindah atas lah. Okay. And then substitute negative 3 plus 4. So now we can calculate minus 7. Boleh tak? Yang ni menjawab lah untuk soalan yang ni. Kita buat B dulu. Kita buat B dulu. Lalang ni. Tadi duk explain tu terus terbuat soalan yang bawah pula. Okay. So limit from right. Macam mana limit from right? Dekat 3. Boleh nampak tak kalau tak buat number line? Kalau tak buat number line boleh nampak tak? Kena buat juga. Maksudnya dekat 3 kita fokus limit sebelah kiri. Limit sebelah kiri yang kuadratik tadi tu. X kuasa 2 tambah X tolak 12 per modulus X tolak 3. Limit sebelah kanan. Limit sebelah kanan 3 apa dah? 10. 10. Sebelah kanan 3, come on. X tambah 5. X tambah 5. Sebelah kanan 3 ni. X besar daripada 3 ni. Ni. Berapa? So X tambah 5. X sama dengan 3, kita tak kisah dekat X sama dengan 3 tu apa. Kita kisah behavior sebelum dan selepas 3. Okay. So means that for limit, right hand limit at 3, the function is X plus 5. So function dia X plus 5 and then we substitute 3 plus 5 so we get 8. So what happened to the original limit tu?
Yang ni kamu tahu lah kan. Dapat? Does not exist. Boleh tak? Okay guys. Limit dekat 5 je dah. Saya rasa nampaknya kena buat juga number line Maksudnya kalau limit dekat 5, focusing on number 5, so kita buat number line lah dekat number 5 sajalah. So focus on number 5 only. So this is the part involving number 5 ni. Yang ni, yang saya highlight ni. X less than or equals to 5, X greater than 5. Yang tu yang melibatkan 5. So kalau less than or equals to 5, the function is X plus 5. Kalau greater than 5, the function is 10. Betul tak? Ya. Yang ni terima boleh terima tak faham bagi tahu tak faham bagi tahu. Diam maksudnya saya anggap faham Limit X goes to 5 minus 1, 5 from left. The function is X plus 5. So substitute 5 plus 5. So you get 10. Left hand limit, you get 10. Right hand limit, X goes to 5 from right. Right hand limit, macam mana lah? Oh, 10 Betul tak ni? Right hand limit, function dia 10. Boleh terima? Boleh. Okay, then memang 10 kan? Dia kalau constant, kita ambil terus je, constant tu. So now these two similar, therefore limit as X goes to 5 of the function is 10. Boleh? So kalau ada modulus kita piecewise kan, tapi kalau ada modulus dalam piecewise dah, kita try kira je macam biasa. Tapi kalau special case macam ni, yang mana kita ada modulus dalam piecewise, tapi bila ganti nilai dia jadi special case, 0/0 ataupun yang lain-lain nanti. Jadi kita kena decide dia positif ke negatif case untuk buka modulus tu supaya kita boleh potong. Okay, so dalam case ni kita pilih negatif. Kenapa pilih negatif? Sebab interval yang dia bagi adalah X kecil daripada 3. Okay, selesai. Any question? Tak ada? Tak ada. Okay, start kita stop recording